Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pada kali ini kita akan berbicara ataupun berbincang berkenaan dengan teknik menjawab soalan bagi subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah KSSM untuk format SPM tahun 2022. Seperti yang diketahui, maksudnya kertas PQS mengandungi dua kertas, di mana kertas satu iaitu bertulis, manakala kertas dua adalah ujian lisan. Kertas satu ia mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A iaitu bahagian objektif pelbagai bentuk dan juga bahagian B di mana ada empat soalan yang besar, di mana purata markah untuk keseluruhan adalah 1/100 yang mewakili 80% untuk pemarkahan SPM. Manakala kertas 2 untuk ujian lisan mempunyai tiga ujian. Ujian yang pertama tilawah, iaitu markah dia 40, manakala hafazan ada dua soalan, masing-masing 30 markah, di mana keseluruhannya adalah 100%, tetapi purata markah untuk SPM mewakili 20% sahaja. Baik. Kita masuk kepada kertas satu untuk uh, ujian bertulis. Kertas satu bahagian A itu objektif pelbagai bentuk. Soalan objektif pelbagai bentuk ini mengandungi 20 soalan yang perlu ditulis, yang perlu diisi di ruangan jawapan yang telah disediakan, di mana soalan tersebut mempunyai bahagian-bahagian tertentu, seperti soalan 1 hingga 8 berkenaan dengan tajwid. Semua berkaitan jawapan tu, soalan dia berkaitan dengan tajwid. Soalan 1 dan 2 adalah berkaitan dengan hukum tajwid, manakala soalan 3 dan 4 berkaitan dengan cara bacaan. Soalan 5 hingga 8 adalah berkenaan dengan istilah bagi hukum tajwid tersebut. Seterusnya soalan 9 hingga 12. Soalan 9 hingga 12 ini adalah berunsur pilihan jawapan. Pilihan jawapan di mana telah disediakan di ruangan di dalam kotak sebanyak 6 jawapan, dan hendaklah kalian memilih atau hendaklah para pelajar memilih 4 jawapan yang telah disediakan pada soalan-soalan yang dikemukakan. Seterusnya soalan 13 hingga 16, jawapan tersebut hendaklah diisi berdasarkan uh, apa yang terkandung di dalam buku teks. Soalan seterusnya, soalan 17 hingga 20 adalah berdasarkan jadual ataupun uh, soalannya dia tanya apa X di dalam ruangan jawapan yang berkotak. Ini merupakan soalan yang telah dibuat untuk latihan menjawab. Bahagian A, soalan 1 dan 2, tulis hukum tajwid. Hukum tajwid berdasarkan ayat yang telah dinyatakan. Soalan 3 dan 4, cara bacaan. Soalan 5 dan 6, 7 dan 8 adalah berkaitan dengan istilah. Ini pun sama juga berkaitan dengan istilah. Seterusnya soalan 9 hingga 12, pilihan jawapan,
di ruangan jawapan yang telah disediakan daripada kotak-kotak yang telah disediakan jawapannya. Para pelajar adalah mencari jawapan yang sesuai dengan istilah ataupun uh, kenyataan yang telah dinyatakan berdasarkan buku teks. Yang keseluruhnya soalan 13 hingga 16 ini merupakan soalan isi tempat kosong. Isi tempat kosong kebiasaannya akan masuk berdasarkan pengertian ataupun istilah kebiasaannya. Kemudian soalan 17 hingga 20, 17 hingga 20 adalah berkaitan dengan jadual. Apakah X? Apakah X? Pelajar adalah menjawabnya berdasarkan poin yang ada di dalam buku teks. Hendaklah menghafalnya. Seterusnya kita akan masuk kepada bentuk soalan dan juga markah yang disediakan. Macam mana untuk dapatkan markah yang sempurna, yang penuh sebagaimana yang dinyatakan. Baik, bentuk soalan yang pertama. Soalan jenis senaraikan, soalan jenis nyatakan, berikan, tuliskan. Soalan-soalan jenis ini perlulah dinyatakan isi sahaja untuk mendapatkan satu markah. Jadi satu isi bersamaan dengan satu markah. Contoh soalan. Nyatakan dua ciri mukmin yang berjaya. Nyatakan dua ciri mukmin yang berjaya. Dua markah. Di sini telah dinyatakan dua ciri mukmin yang berjaya, iaitu dia memerlukan dua jawapan dalam bentuk point. Dalam bentuk point. Contoh, di dalam jawab apa yang perlu kita jawab. Yang pertama sekali, setiap pelajar mestilah membuat mukaddimah jawapan, pendahuluan kepada jawapan, pembuka kepada jawapan, salin sahaja daripada soalan. Cuma jangan letakkan soalan nyatakan. Contoh, daripada nyatakan dua ciri mukmin yang berjaya, pelajar perlu salin dua ciri mukmin yang berjaya ataupun ciri mukmin yang berjaya. Itu sahaja. Kemudian jawapan di bawah, jangan sambung. Buat sebagaimana yang ada dalam contoh. Sebagaimana yang ada dalam contoh. Jadi dua ciri mukmin yang berjaya ialah poin yang pertama, khusyuk dalam solat, satu markah. Poin yang kedua, menjaga solat, satu markah. Begitulah seterusnya. Sekiranya diminta 4 ciri mukmin yang berjaya, maka senaraikan 4 ciri mukmin yang berjaya tersebut mengikut poin-poin sahaja. Jangan sambung. Jangan buat dalam bentuk ayat yang panjang. Baik, ini adalah bentuk ciri yang pertama, bentuk soalan yang pertama. Seterusnya kita masuk kepada bentuk soalan yang kedua, yang jenis kedua, berserta dengan markah yang disediakan. Contoh soalannya adalah berdasarkan soalan jelaskan, huraikan, terangkan, kenapakah, bincangkan, mengapakah. Ini bentuk-bentuk soalan yang kedua. Soalan jenis ini, para pelajar hendaklah memberikan di dalam satu poin tersebut mengandungi isi dan huraian. Mesti mengandungi satu isi dan huraian di dalam satu poin tersebut. Contoh soalan. Mengapakah ilmu penting dalam kehidupan? Dua markah. Ini bermakna dalam jawapan tersebut mesti mengandungi isi dan huraian. Mesti mengandungi isi dan huraian. Iaitu isi satu markah, manakala huraian satu markah. Contoh. Jadi pelajar tidak perlu menjaring semula mengapakah. Hanya perlu salin ilmu penting dalam kehidupan kerana, kalau nak tulis kerana, silakan. Kerana. Jadi,
Yang isi dia untuk melahirkan masyarakat bertamadun. Itu adalah isi. Kemudian para pelajar boleh menggunakan kaedah kabus. Kaedah kabus iaitu menggunakan kerana ataupun agar, sebagaimana yang ada dalam contoh, agar ataupun B. B itu bagi U untuk S supaya ataupun seperti. Jadi untuk melahirkan masyarakat bertamadun agar hidup sentiasa harmoni ataupun agar hidup dalam keadaan harmoni. Begitulah cara untuk menjawab soalan-soalan jenis yang kedua ini. Sekiranya dia minta untuk isikan dua contoh. Jelaskan dua sebab mengapa ini penting dalam kehidupan. Jadi markah dia mesti 4 markah. Kerana dia minta dua sebab. Jelaskan dua sebab. Contoh. Jadi para pelajar hendaklah memberi 2 poin yang mana di dalam poin tersebut mengandungi satu isi dan satu huraian. Para pelajar tidak dibenarkan ataupun dilarang untuk membuat satu poin isi, poin yang kedua huraian, poin yang ketiga isi, poin yang keempat huraian. Salah. Di sini hanya pelajar tersebut akan mendapat 2 markah sahaja, iaitu berdasarkan isi. Kerana yang diminta 2 sebab. Maksudnya perlu ada isi dan huraian dalam satu ruangan jawapan, dalam satu poin. Maka isi sahaja, kalau pelajar membuat satu isi, satu huraian, satu isi, satu huraian mengikut poin-poin, maka akan mendapat 2 markah sahaja berdasarkan isi. Jadi para pelajar hendaklah membuat jawapan sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam ruangan contoh tersebut. Seterusnya, ini adalah merupakan kaedah kabus. Jadi para pelajar untuk membuat sebarang huraian kepada soalan kepada isi yang telah dinyatakan, maka para pelajar boleh menggunakan kaedah kabus ini, iaitu yang pertama K kerana, atau A agar, ataupun B bagi, ataupun U untuk, ataupun S supaya ataupun seperti. Jadi benda-benda tersebut ni boleh digunakan untuk membuat huraian kepada isi kita tersebut. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian KEBAT, bahagian kemahiran berfikir aras tinggi. Di dalam setiap soalan KEBAT, tersebut akan ada satu stimulus ataupun rangsangan minda di mana kita perlu fokus kepada gambar ataupun penyataan yang diberikan ataupun keratan akhbar ataupun ayat Quran ataupun hadis ataupun mungkin dialog. Kita fokus kepada apa yang telah diberikan di dalam ruangan tersebut, stimulus tersebut, dan kita berfikir sejenak. Seterusnya kita membaca soalan. Apakah yang diminta untuk kita jawab? Contoh. Contoh yang akan dinyatakan adalah seperti berikut. Okey, ini adalah contoh stimulus. Okey. Di dalam gambar sebelah kiri itu ada tangan gambar memegang vape, contoh gambar. Kemudian ada pula kenyataan vape bukan kaedah terbaik untuk atasi ketagihan rokok. Jadi benda-benda ni adalah stimulus, contoh stimulus ataupun rangsangan minda. Jadi pelajar hendaklah melihat ataupun merenung seketika, tengok apa yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut. Jadi kemudian baca soalan tersebut. Jadi berdasarkan gambar, cadangkan langkah terbaik bagi kerajaan untuk mengurangkan masalah ketagihan vape bagi remaja bawah umur beserta huraian dalil dan rumusan. Okey, tengok soalan, langkah
terbaik bagi kerajaan. Jadi, apa yang penting di sini, para pelajar hendaklah memberi isi berdasarkan kehendak soalan. Mesti menyatakan satu langkah, memberi cadangan, langkah bagi kerajaan. Apa kerajaan perlu buat untuk ah, apa masalah untuk mengurangkan masalah ketagihan vape bagi remaja bawah umur. Mesti kebat, mesti markah dia 6. Sekiranya 4 markah bukan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, contoh jawapan. Langkah terbaik bagi kerajaan untuk mengurangkan masalah ketagihan vape bagi remaja bawah umur ialah. Ini contoh mukadimah jawapan atau pendahuluan. Jawapan yang pertama, isi menguatkuasakan undang-undang yang ketat. Ini contoh jawapan yang ringkas tetapi telah mendapat 1 markah. Huraian kepada isi kita agar perlu digunakan kaedah kabus tadi. Perlu digunakan kaedah kabus. Guna yang mana sesuai agar dapat mengurangkan masalah ketagihan vape dalam kalangan remaja bawah umur. Seterusnya, huraian lengkap. Kesannya dapat mewujudkan generasi remaja yang sihat dan aktif. Dalil. Dalil ini dalil ini adalah sesuai untuk setiap yang berkaitan dengan kerajaan ataupun pihak berwajib. Jadi man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Sekiranya para pelajar tidak mengetahui sama ada dalil tersebut daripada ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun kata-kata hikmah, jadi para pelajar boleh terus menulis dalil tersebut tanpa menyatakan contoh ayat Al-Quran tanpa menyatakan qala Allah Ta'ala ataupun hadis Nabi, uh, Nabi bersabda ataupun kata-kata hikmah contohnya. Boleh terus menulis dalil tersebut sebagaimana yang dinyatakan di dalam ruangan contoh ini. Sekiranya para pelajar mengetahui ianya daripada hadis ataupun daripada ayat Al-Quran, maka dibenarkan ataupun dibolehkan dan disyorkan untuk menulis qala Allah ataupun Nabi bersabda sebagaimana yang telah dinyatakan. Okey, baik. Seterusnya, huraian dalil. Huraian kepada dalil. Huraian kepada dalil ini, contohnya, dalil di atas menjelaskan tentang keperluan bagi pemimpin untuk mencegah kemungkaran dengan kuasa yang dimilikinya. Kita perlu menghuraikan apa yang kita fahami daripada hadis tersebut. Hadis tersebut bermaksud barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah diubahnya dengan tangan ataupun dengan kuasa yang ada, yang dimilikinya, yang ada padanya. Jadi huraian dalil tersebut, dalil di atas menjelaskan ataupun menghuraikan, memberitahu tentang keperluan bagi pemimpin untuk mencegah kemungkaran dengan kuasa yang dimilikinya. Begitulah contoh cara untuk membuat huraian kepada dalil yang telah kita nyatakan. Akhir sekali adalah kesimpulan. Untuk bahagian kesimpulan ini, contohnya oleh itu sebagai sebuah kerajaan yang peduli tentang rakyatnya, perlulah mesti ada kata penegas, ayat penegas. Ataupun contoh lain macam umat Islam perlulah wajib setiap individu mestilah contohnya. Jadi di sini kata penegas ataupun ayat penegas dia sebagai sebuah kerajaan yang peduli tentang rakyatnya perlulah isi dia mengambil langkah yang drastik
dalam menangani masalah ini. Kemudian menggunakan kabus supaya remaja hari ini tidak semakin hanyut dengan ketagihan barang terlarang ini. Ini merupakan contoh kepada jawapan kemahiran berfikir aras tinggi. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada kertas 1 bahagian B. Bahagian B mempunyai 4 soalan besar yang mana soalan 1 adalah berkaitan dengan pengajian Al-Quran. Soalan 2 berkaitan dengan pengajian hadis. Soalan 3 berkaitan dengan ulumul Quran dan juga ulumul hadis. Dan soalan yang keempat mengandungi soalan berdasarkan bidang akidah dan juga akhlak. Baik, setiap soalan ini, setiap soalan besar tersebut akan ada satu soalan kebat, akan ada satu soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan 1 untuk tingkatan 5, untuk tingkatan 5 ataupun SPM, dia ada satu soalan ataupun satu bahagian A iaitu mewakili pengajian Al-Quran tingkatan 4 dan juga bahagian B untuk pengajian Al-Quran tingkatan 5. Sama juga dengan soalan yang kedua. Bahagian A untuk pengajian hadis tingkatan 4, manakala bahagian B adalah untuk pengajian hadis tingkatan 5. Soalan ketiga di sini mempunyai dua bentuk soalan ataupun dua bentuk ataupun dua jenis soalan. Mungkin dia boleh bahagikan kepada A dan B ataupun A, B, C dan D. Jadi untuk contoh A, B, jadi bahagian A itu adalah berkaitan dengan ulumul Quran tingkatan 4 dan tingkatan 5, manakala B adalah berkaitan dengan ulumul hadis tingkatan 4 dan tingkatan 5. Itu adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia boleh datang dalam bentuk A, B, C dan D. Jadi contoh soalan bentuk yang kedua ini, soalan yang ketiga, A adalah berkaitan dengan ulumul Quran tingkatan 4, manakala B ulum Quran tingkatan 5, C ulum hadis tingkatan 4 dan D adalah ulum hadis tingkatan 5. Sama juga dengan soalan yang keempat, dia boleh datang dalam bentuk yang pertama A, B. A untuk akidah tingkatan 4 dan 5, manakala B untuk akhlak tingkatan 4 dan 5. Itu jenis yang pertama, bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, dia boleh datang dalam bentuk A, B, C dan D. Jadi A adalah akidah tingkatan 4, B akidah tingkatan 5, manakala C adalah akhlak tingkatan 4 dan D adalah akhlak tingkatan 5. Ini adalah contoh pembahagian soalan untuk bahagian B. Soalan bahagian B, ini jenis yang kedua ataupun uh, bentuk yang kedua. Contoh, ini satu satu A tingkatan 4. Ini merupakan soalannya. Terangkan, jelaskan. Ini merupakan contoh soalan. 1A berkaitan dengan pengajian Al-Quran tingkatan 4. Manakala 1B adalah berkaitan dengan pengajian Al-Quran tingkatan 5. Bentuk contoh soalan dia adalah seperti ini. Jelaskan sebab nuzul. Huraikan satu amalan, 2 markah. Di sini 6 markah, maka kebat. Ini merupakan contoh bentuk kebat. Soalan 2A adalah berkaitan dengan hadis, pengajian hadis. Jadi akan dinyatakan hadis daripada tingkatan 4A. A ini tingkatan 4. Manakala, ini soalan dia. Dan sini ada kebat. B, hadis tingkatan 5. Pengajian hadis tingkatan 5. Ini soalan dia senaraikan 2, maka 2 markah. Contoh soalannya. Terangkan kepentingan, jadi dia tidak dinyatakan berapa-berapa,
Tetapi tengok kepada markah 4, maka para pelajar dalam mengisi 2 poin, 2 poin, di mana dalam satu poin tersebut mengandungi isi dan huraian, dan poin yang kedua isi dan huraian. Jawapan yang lebih tidak ada masalah. Itu lebih digalakkan untuk tidak membuang masa yang berbaki ketika menjawab soalan. Jelaskan dua. Jadi perlu ada dua jawapan di dalam ruangan jawapan. Lebih tidak apa. Lebih lebih digalakkan. Sebenarnya soalan yang ketiga ni adalah bentuk yang kedua. Soalan 3A, apakah pengertian mukjizat? Dua markah. Ini istilah. Kemudian soalan yang kedua, jelaskan sejarah. 4 markah. Maka dia mengkehendakkan dua contoh soalan. Dua contoh jawapan. Dua jawapan. Yang perlu ada isi dan huraian. Berdasarkan buku. Poin yang ada di dalam buku. Soalan B. 3B adalah berkaitan dengan 3A berkaitan dengan pengajian Al-Quran, ulum Al-Quran tingkatan 4. Manakala 3B adalah berkaitan dengan ulum Al-Quran tingkatan 5. Senaraikan dua ciri-ciri ayat Makkiyah. 2 markah. Sebab soalan dia senaraikan 2. Terusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua. B2, jelaskan usaha bagi individu. Jelaskan 2 markah. Maka di sini para pelajar perlu menulis satu isi dan satu huraian dalam satu poin tersebut. Paling kurang. Jawapan yang lebih digalakkan. C adalah berkaitan dengan pengaji ulumul hadis tingkatan 4. C1, apakah maksud hadis menurut istilah? Apakah maksud hadis menurut istilah? 2 markah. Jelaskan hujah. Jelaskan. Mesti jawapan itu di dalam satu poin ada isi dan huraian. Kemudian soalan yang D adalah berkaitan dengan kebat. 6 markah. Okey. Seterusnya soalan yang keempat, A berkaitan dengan akidah tingkatan 4. Jelaskan satu. Jadi dalam jawapan tersebut mesti ada satu poin yang mengandungi isi dan huraian. Kemudian soalan yang kedua, terangkan. Soalan terangkan. Jadi 2 markah, maka satu poin tersebut mengandungi isi dan huraian. Kemudian soalan yang bahagian soalan B, 4B adalah berkaitan dengan kebat, 6 markah. C, bahagian akhlak tingkatan 4. Apakah maksud tazkiyatun nafs menurut Imam Al-Ghazali? 2 markah. Mesti penuh jawapan dia. Yang kedua, C2, huraikan. Maka jika soalan dia huraikan, mesti ada dua jawapan, 2 poin, di mana di setiap poin tersebut ada isi dan huraian. Soalan D adalah berkaitan dengan akhlak tingkatan 5. Apakah maksud pemimpin? Dan markah dia 2. Soalan yang kedua, senaraikan 2. Maka perlu senaraikan isi sahaja, 2 poin. Paling kurang. Lebih tidak mengapa. Dibenarkan. Begitulah contoh soalan tingkatan 5. Sama juga dengan soalan tingkatan 4. Cumanya di dalam soalan tingkatan 4 hanya tajuk-tajuk di dalam buku tingkatan 4 sahaja yang akan masuk di dalam peperiksaan. Okey, seterusnya adalah kertas 2. Kertas 2 ini meliputi ujian lisan. Mengandungi 3 soalan di mana tilawah 40 markah, meliputi surah-surah seperti Al-Kahfi, surah Al-Mulk dan juga surah Al-Waqi'ah. Dalam pembacaan, setiap pelajar itu mestilah menguasai. Yang pertama, bacaannya adalah lancar. Yang kedua, sebutannya jelas. Yang ketiga, makhraj huruf tepat. Dan yang keempat, intonasi dalam keadaan yang baik. Suara yang baik. Seterusnya, bahagian hafazan di sini mengandungi 2 soalan. Soalan yang pertama, surah As-Sajdah, dan soalan yang kedua adalah surah Yasin.
yang mana masing-masing mengandungi 30 markah. Dalam pembacaan tersebut, dalam hafazan ini, yang pertama, para pelajar hendaklah membacanya dengan lancar. Yang kedua, para pelajar menghafaz secara keseluruhan surah. Dan yang ketiga, secara tadwir, tidak laju, mesti mengikut tajwid yang telah dipelajari. Yang keseluruhnya jelas sebutan huruf ayat. Ayat itu mestilah jelas. Yang keempat, yang kelima, makhraj huruf tersebut tepat, betul. Dan yang keenam adalah intonasi yang baik. Okey, baik. Ini adalah contoh penerangan yang ringkas soal uh, cara ataupun kaedah untuk menjawab sama ada bahagian A ataupun bahagian B. Di mana ada di sana bentuk-bentuk soalan dan markah yang diperuntukkan bagi soalan tersebut dan cara untuk menjawab bagi mendapat markah yang sempurna ataupun markah penuh. Termasuklah soalan kebat. Sekian saja untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.